Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7 ingin membentangkan tajuk ilmu munasabat. Sebelum itu saya nak perkenalkan ahli kumpulan saya. Nama saya Sufia Husna binti Ismail, Numerimetrik D19311956. Yang kedua Nur Hidayatu binti Hasnul D19312409. Yang ketiga Siti Marjan bin Muhammad Najib D19312039. Yang keempat Kalimatul Nur Syahidah binti Mauzalifah D19312195. Pengenalan ilmu munasabat merupakan antara ilmu yang tidak kurang pentingnya dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Apabila kita melihat kepada cara surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran disusun, timbul persoalan apakah asas yang diguna pakai dan dijadikan panduan untuk menjadikan susunan ayat-ayat dan surah-surah sedemikian rupa. Adakah ia disusun berdasarkan kepada penurunan sesuatu ayat ataupun ia disusun berdasarkan kepada perbahasan sesuatu topik dalam surah, atau adakah ia disusun berdasarkan hitungan panjang dan pendek? Apabila dilihat semula, surah-surah dan ayat-ayat ini disusun tidak berdasarkan asas-asas seperti di atas, kerana susunan surah-surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran merupakan suatu bentuk wahyu yang mana arahan penyusunan sedemikian rupa datangnya daripada Rasulullah SAW ataupun lebih dikenali sebagai Tauqifi. Ta'rif ilmu munasabat. Munasabat dari segi bahasa merupakan pecahan daripada kalimah nasabah, iaitu hubungan sesuatu dengan sesuatu yang lain, membawa maksud yang bersambung atau mempunyai ikatan. Yang dimaksudkan dengan munasabah di antara ayat-ayat dan surah-surah iaitu bentuk hubungan dan ikatan di antara ayat-ayat dan surah-surah berdasarkan susunan bacaan di dalam mazhab Utsmani. Kepentingan ilmu munasabat. Para ulama memberikan banyak pandangan dan pendapat berkaitan kepentingan ilmu munasabat. Yang pertama, untuk menyingkap kesenian yang ada pada Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, menzahirkan kemuliaan dan ketinggian yang terkandung di dalam makna-makna ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui bahawa antara ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran punya hubungan dan ikatan yang kuat antara satu dengan yang lain, sekalipun di dalam surah-surah yang berlainan. Yang keempat, menonjolkan ijaz Al-Quran itu sendiri dari segi susunan kalimah dan ayat-ayatnya, yang mana perkara ini tidak mampu dilakukan oleh manusia. Seterusnya, sejarah penulisan ilmu munasabat. Okey, orang yang terawal yang menulis ilmu munasabat ni, nama dia Al-Imam Abu Bakar Al-Nasaburi. Okey. Ulama lain yang mengarang kitab ni, yang pertama Al-Imam Al-Bikai, Al-Sayuti, Abu Al-Fat Abdullah Al-Gamari dan Al-Farihi Al-Hik. Okay, ulama yang menulis tapi saya tak langsung. Imam Al-Zamakhsyari, Imam Fakhruddin Al-Razi, Imam Al-Balhawi. Okey. Ni nama-nama yang tulis tapi saya tak langsung. Lepas tu ada ulama yang menyumbang penulisan ni, ada yang sama ada yang langsung ataupun tak langsung. Nama saya Kalimatul Nur Syahidah binti Mauzalifah, bernombor metrik D19312195. Saya akan membentang perbahasan ilmu munasabbat. Yang pertama, keserasian kata demi kata dalam satu surah. Yang kedua, keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat. Yang ketiga ialah keserasian hubungan dengan ayat berikutnya. Contoh surah Al-Baqarah ayat 152, surah Al-Fatihah ayat 2. Yang keempat, keserasian huraian awal mukadimah sesuatu surah dengan penutup dalam surah Al-Qasas.
Di awal surah yang menjelaskan tentang perjuangan Nabi Musa dalam berhadapan dengan kekejaman Fir'aun. Atas perintah dan pertolongan Allah, Nabi Musa berjaya keluar dari Mesir dengan penuh cabaran. Di akhir surah pula, Allah menyampaikan khabar gembira kepada Nabi Muhammad yang menghadapi tekanan dari kaumnya, dan Allah menjanjikan kemenangan baginya. Yang kelima pula, keserasian penutup surah dengan huraian awal mukadimah surah sesudahnya, surah Al-Hadid, surah Al-Waqiah. Contoh surah Al-Hadid ayat 57 dimulai dengan tasbih. Surah Al-Waqiah ayat 96 berhubungan dengan akhir surah sebelumnya memerintahkan untuk bertasbih. Yang keenam pula, keserasian tema surah dengan nama surah. Contoh surah Al-Baqarah ayat 67 hingga 71 menceritakan pada zaman Nabi Musa Allah memerintah untuk menyembelih sapi. Surah Al-Nam ayat 15 hingga 19 bukti kehebatan seekor semut. Surah Al-Jin ayat 1 hingga 7. Tempat-tempat membuang hajat ini dihadiri oleh syaitan. Tujuan syaitan untuk mengganggu manusia. Yang ketujuh, keserasian antara surah dalam penyusunan Mushaf Uthmaniyah. Sistem penyusunan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran seperti yang terdapat dalam Mushaf Uthmaniyah pada hari ini dapat dijelaskan menerusi ilmu munasabat ini. Pendirian para ulama berkaitan ilmu munasabat. Okey, para ulama ni dia ada dua pendapat yang berbeza. Yang pertama, golongan yang tidak mengharuskan dan mengatakan tidak ada hubungan di dalam susunan ayat-ayat dan surah-surah dalam Al-Quran. Pendapat yang kedua, golongan yang mengharuskan mengkaji ilmu munasabat. Okey, golongan yang pertama tadi dia menolak. Yang kedua pula dia terima. Okey. Kesimpulan dia, jumhur ulama dia memutuskan bahawa mengkaji dan mencari rahsia hubungan ayat-ayat dan surah di dalam Al-Quran merupakan suatu perkara yang punya maklumat dan kepentingannya tersendiri. Namun tidak dibebankan kepada kita. Bukan suatu perkara yang mesti dilakukan untuk mengkajinya. Kita dah sampai penghujungnya. Okey, kesimpulan, munasabat merupakan salah satu disiplin ilmu yang penting berkaitan Al-Quran. Menerusi pautan ataupun korelasi di antara ayat-ayat maupun surah-surah dapat dijelaskan. Kajian-kajian yang meneliti dan memperhalusi munasabat sebagai salah satu cara bagi memahami Al-Quran dan kaedah pentafsiran perlu diperbanyakkan oleh para pengkaji ilmu ini pada masa depan. Perkara tersebut perlu digiatkan agar kemujizatan Al-Quran dapat dibongkar sehingga nyata hijaz dalam kandungannya demi manfaat dan penghayatan umat keseluruhannya. Sekian, terima kasih.